Apa khabar? Bertemu lagi kita dalam tajuk Sejarah Tahun 6. Masih lagi dalam unit 2. Cikgu akan fokuskan kepada Ketua Negeri. Sindut pembelajaran 10.2.5 iaitu menguraikan keunikan warisan sejarah negeri-negeri di Malaysia. Baiklah, jom kita lihat apakah objektif pembelajaran pada kali ini. Pada akhir pembelajaran hari ini, kamu akan dapat memahami cara pelantikan Ketua Negeri. Bila kita sebut sahaja Ketua Negeri, apa yang terlintas di fikiran kamu? Apakah gelaran Ketua Negeri yang kamu ketahui? Cuba imbas semula apa yang telah kamu pelajari dalam tajuk yang lepas. Apa dia? Kita ada yang pertama iaitu gelaran Raja dan Sultan. Seterusnya kita ada yang di-Pertuan Besar. Dan yang ketiga kita ada gelaran yang di-Pertua Negeri. Masih ingat lagi gelaran-gelaran ini? Ya, pandai murid-murid cikgu. Okey, untuk makluman semua murid-murid setiap negeri ni dia mempunyai ketua negeri yang menjadi tonggak pemerintahan. Gelaran bagi setiap ketua negeri ini berbeza mengikut negeri masing-masing. Pelantikannya pula di setiap negeri ini adalah unik. Kenapa cikgu cakap unik ni? Sebab nanti kita akan lihat satu persatu. Kenapa cikgu cakap unik? Tunggu. Okey, seterusnya. Keunikan ini merupakan satu warisan yang perlu dipelihara. Jom kita lihat pula cara pelantikan Ketua Negeri. Bagaimana cara pelantikan ketua-ketua negeri ini? Murid-murid tahu? Nak tahu tak macam mana? Jom kita lihat. Terdapat 4 cara pelantikan untuk ketua negeri ini. Yang pertama iaitu sistem pewarisan takhta. Yang kedua adalah sistem penggiliran. Yang ketiga, proses pemilihan oleh undang. Yang keempat, di mana tu? Yang keempat adalah pelantikan oleh yang di-Pertuan Agong. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat yang pertama iaitu sistem pewarisan takhta. Di manakah negeri-negeri yang menggunakan sistem pewarisan takhta ini? Sebenarnya terdapat 7 buah negeri yang menggunakan sistem pewarisan takhta. Kita lihat jom satu per satu. Negeri yang pertama adalah negeri Kedah. Suka untuk cikgu menggunakan gambar bendera supaya kamu semua ingat bila jumpa je bendera merah ada lambang padi, itu merupakan negeri Kedah. Okey, negeri Kedah ini menggunakan gelaran sultan. Terdapat 6 buah lagi negeri termasuk Kedah ini yang menggunakan gelaran sultan, yang menggunakan sistem pewarisan takhta. Okey, yang kedua adalah Kelantan yang juga menggunakan gelaran sultan. Yang ketiga Terengganu. Yang keempat Pahang. Yang kelima adalah Johor dan Selangor. Baiklah, keenam negeri ini menggunakan gelaran sultan. Okey, terdapat lagi sebuah negeri yang menggunakan sistem pewarisan takhta ini iaitu Perlis. Dia menggunakan gelaran raja. Murid-murid kena ingat bila di negeri Perlis sahaja yang menggunakan gelaran raja. Baiklah, bagaimana yang dikatakan dengan sistem pewarisan takhta ni? Sistem pewarisan takhta adalah berdasarkan jurai keturunan sebelah bapa. Okey, seterusnya putera sulung sultan akan memegang jawatan sebagai
raja muda atau tengku mahkota yang dilantik bagi menggantikan ayahandanya. Jadi anak sulung sultan inilah yang akan menggantikan sultan. Suka untuk cikgu mengajak kamu kita lihat pewarisan tahta bagi negeri Selangor. Siapakah Sultan Selangor sekarang? Inilah dia Sultan Selangor, iaitu Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salihuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Okey, siapakah anak Sultan Selangor, murid-murid? Ini dia anak Sultan Selangor yang menggunakan gelaran Raja Muda. Tadi cikgu ada sebut anak sultan ataupun anak endanya akan menggunakan gelaran Raja Muda atau Tengku Mahkota. Raja Muda Selangor ini diberi nama Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharifuddin Idris Shah Al-Haj. Okey, inilah dia pewaris tahta bagi negeri Selangor. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita lihat yang kedua, iaitu sistem penggiliran. Di manakah sistem penggiliran ini diguna pakai? Cuba lihat bendera ini. Bendera negeri mana tu? Itu merupakan bendera negeri Perak. Betul, pandai kamu semua. Okey, di negeri Perak dia menggunakan sistem penggiliran unik. Sistem penggiliran unik ini bermula dengan kamu boleh lihat rajah ini. Bermula dengan Raja Kecil Bongsu, seterusnya Raja Kecil Tengah, Raja Kecil Sulong, Raja Kecil Besar, Raja Dihilir, Raja Muda, dan yang paling teratas, yang paling tinggi adalah Paduka Seri Sultan. Baiklah murid-murid, ini merupakan sistem penggiliran di negeri Perak, di mana Paduka Seri Sultan ini merupakan raja pemerintah yang paling tinggi. Kemudian Raja Muda dan Raja Dihilir ini adalah bakal-bakal sultan. Manakala Raja Kecil Bongsu, Raja Kecil Tengah, Raja Kecil Sulong dan Raja Kecil Besar ini merupakan raja-raja bergelar. Okey, itu dia sistem penggiliran di negeri Perak. Pertabalan seseorang sultan atau gelaran dalam hierarki tersebut menggunakan undang-undang tubuh kerajaan negeri Perak. Dewan Negara Perak berperanan juga dalam melantik raja pemerintah yang bergelar sultan. Ini kita lihat sistem penggiliran kesultanan Perak. Kita boleh lihat satu persatu, ini adalah yang terkini. Raja Kecil Bongsu adalah Raja Datuk Seri Izzuddin Chulan. Raja Kecil Tengah adalah Raja Datuk Seri Iskandar. Raja Kecil Sulong iaitu Raja Datuk Seri Ahmad Nazim Azlan Shah. Okey, ini dia Raja Kecil Besar iaitu Sultan sekarang, Sultan Perak yang sekarang, iaitu anak anda kepada Sultan Nazrin, iaitu Raja Datuk Seri Azlan Muzaffar Shah. Seterusnya, Raja Dihilir adalah Raja Iskandar di Zulkarnain. Raja Muda pula adalah Raja Jaafar. Okey, dan yang tertinggi sekali dan Sultan Perak sekarang adalah Paduka Seri Sultan, iaitu Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah. Okey, inilah dia sistem penggiliran Kesultanan Perak. Seterusnya kita lihat yang ketiga, iaitu pemilihan undang yang keempat, di mana pemilihan oleh undang yang keempat ini diguna pakai di negeri Sembilan. Murid-murid kenal bendera ni? Apakah gelaran bagi ketua negeri di negeri Sembilan ini? Ini dia, iaitu Yang di-Pertuan Besar. Kena ingat di negeri Sembilan, ketua negeri dia adalah Yang di-Pertuan Besar, bukannya Sultan. Okey.
Yang di-Pertuan Besar ini dilantik melalui proses pemilihan oleh undang yang keempat. Ini lebih kepada adat pepatih. Di Negeri Sembilan mengamalkan adat pepatih. Okey, undang yang keempat ini terdiri daripada kita boleh lihat Undang Luak Sungai Ujong, kemudian ada Undang Luak Johor, yang ketiga Undang Luak Jelebu, dan yang terakhir Undang Luak Rembau. Okey, seterusnya mari kita lihat. Inilah dia yang di-Pertuan Besar pada masa sekarang, iaitu siapa ni? Tuanku Mukris ibni almarhum Tuanku Munawir. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat yang terakhir, iaitu yang keempat, pelantikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Ketua negeri mana ni yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong? Jom kita lihat. Okey, iaitu ini dia bendera negeri Pulau Pinang. Ketua negeri di Pulau Pinang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi negeri mana ya? Murid-murid tahu? Betul. Di negeri Melaka. Seterusnya di negeri Sarawak. Dan yang terakhir adalah di negeri Sabah. Baiklah murid-murid, mari kita lihat Yang di-Pertuan Negeri ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Ini bermaksud di negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak ini yang melantik ketua negeri di sini adalah Yang di-Pertuan Agong. Okey, Yang di-Pertuan Negeri akan menjalankan tugas untuk tempoh satu penggal, iaitu 4 tahun. Ingat untuk ketua negeri ni tempoh dia punya perkhidmatan ataupun tempoh untuk menjalankan tugas sebagai ketua negeri adalah 4 tahun. Maksudnya lepas habis 4 tahun boleh disambung dengan perkenan Yang di-Pertuan Agong. Baiklah, seterusnya kita lihat yang ni. Inilah dia Yang di-Pertuan Negeri bagi Pulau Pinang, iaitu Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas. Kamu lihat Yang di-Pertuan Negeri ini menggunakan gelaran TYT, iaitu Tuan Yang Terutama. Siapakah Yang di-Pertuan Negeri Melaka? Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Dr. Haji Muhammad Ali Muhammad Rustam. Seterusnya di negeri Sarawak, kita ada Tuan Yang Terutama Tun Pehin Seri Dr. Haji Abdul Taib Mahmud. Dan yang terakhir di negeri Sabah, siapa yang di-Pertuan Negeri di sana? Iaitu Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Johar Mahiruddin. Inilah dia keempat-empat yang di-Pertuan Negeri. Jadi murid-murid kena ingat bila sebut je Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah, ketua negerinya menggunakan gelaran Yang di-Pertuan Negeri. Cikgu harap kamu faham dan jelas tentang ketua negeri ini. Okey, untuk menguji pemahaman kamu boleh dapatkan link kuis di ruangan deskripsi. Sebagai tanda penghargaan, cikgu minta semua di depan cikgu ni tekanlah butang subscribe, tanda sokongan kepada cikgu supaya cikgu bersemangat untuk menghasilkan video-video yang berkualiti untuk kamu semua. Jangan lupa juga tekan butang like dan komen-komen yang membina, cikgu amat-amat alukan. Kemudian share lah video-video cikgu dengan rakan-rakan kamu. Baiklah, itu saja kelas kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Bye!